Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wasalamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini dapat kita lanjutkan lagi perbicaraan kitab Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah. Masih membicarakan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un wahzu a'daikum minal jin. Wabak penyakit itu merupakan sengatan, tusukan, tikaman musuh kamu daripada jenis jin. Dijelaskan dalam penghuraian amat sukar, kerana kita tak dapat melihat rupa dan bentuk jin. Mata kasar manusia tak mampu melihat rupa, tasawur, bentuk, tasyakul jasad jin itu sendiri. Akan tetapi kita mengalami angkara-angkara daripada perbuatan jahat jin. Maka perbuatan jahat jin itu, kejahatan jin itu disebut syaitan. Sebab itu dalam firman Allah ada menyebut syaitan daripada perbuatan jin dan syaitan daripada perbuatan manusia. Kejahatan-kejahatan angkara daripada perbuatan jin, kejahatan-kejahatan angkara dari perbuatan manusia. Maka ada di situ dua jenis syaitan. Syaitan jenis jin, syaitan jenis manusia. Kerana syaitan itu membawa arti kejahatan. Syaitan daripada jenis jin, kejahatan angkara jin. Syaitan daripada jenis manusia, kejahatan angkara manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, syaitan daripada jenis manusia, kejahatan angkara perbuatan manusia tak perlu kita bicarakan. Yang kita nak perjelaskan di sini, syaitan daripada jenis jin. Makna syaitan di situ kejahatan daripada tindak tanduk jin.
Sukar kerana kita tak dapat melihat batang tubuh rupa paras jin. Tetapi kita mengalami angkara syaitan, angkara perbuatan jahatnya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, buat baginda Ayub alaihi salam, Allah menitkan doa baginda Ayub alaihi salam pada ayat 41 surah Sad. Anni massaniyasy syaitanu binusbin wa azab. Wahai Tuhanku, syaitan, iblis, jin menyentuh tubuhku. Kenapa disebut menyentuh? Kerana tak nampak jin tu, tak nampak syaitan tu, tak nampak iblis, mata kasar manusia tak nampak. Tetapi kita mengalami angkara kejahatan daripada iblis, jin dan syaitan. Maka sebab itu baginda Ayub alaihissalam berdoa dengan menyebut masa tu sentuhan. Kita tak nampak syaitan macam mana dia bertindak pada kita, tetapi kita nampak kesan angkara kejahatannya. Malah kita rasai, kita alami, malah kita sengsara akibat daripada kejahatannya. Nak dipaham perkara tu. Maka baginda Ayub alaihissalam menyebut massaniyasy syaitan. Mim sin tu, masa tu sentuh. Sentuh tu maknanya tak nampak, tetapi ada kesannya, angkaranya. Baginda Ayub alaihissalam mengalami sakit kulit, buruk busuk daging yang membengkak, wal-i'yazu billah. Angkara perbuatan jahat iblis, jin, syaitan. Jadi perkataan syaitan tu kalau masuk alif lam tu merujuk kepada jin kafir yang menjadi tentera kepada iblis, yang sentiasa mengganggu manusia. Sukar kita nak menyekat gangguan iblis, jin, kerana kita tak nampak paras rupa bentuknya, tetapi dia datang menyakiti kita. Pun begitu, kita rasa bisa panas pedih. Terasa bisa panas pedih itu yang baginda Ayub alaihissalam sebut massa. Anni massaniyasy syaitan. Maka minggu lalu saya kemukakan kepada tuan-tuan, apabila kita mengalami angkara kejahatan iblis, jin, ikutlah apa yang Allah perintahkan kepada baginda Ayub alaihissalam pada ayat 42 surah Sad. Ayat 42 surah Sad. Ya, baginda Ayub hentakkan kaki, keluar mata air. Air yang terpancar keluar itu dijadikan dua, dijadikan mandian untuk
perubatan, pemulihan anggota luaran, dan air yang terpancar itu juga dijadikan minuman, diminum untuk merawat, memulihkan organ dalaman. Baik, dia kena cerita back to the basic. Malah baru nak cerita tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita ayat 42 surah Sad, air dijadikan mandian dan minuman untuk rawatan pemulihan. Alat itu sebagai alat, sebagaimana air dijadikan alat untuk bersuci, air dijadikan alat untuk bersuci, kali ini air dijadikan alat untuk pemulihan dan rawatan. Nak kena faham, air yang dijadikan alat bersuci, itu dah cerita panjang. Air mutlak, air yang dijadikan untuk rawatan dan pemulihan, air itu disediakan dalam dua bentuk: air mandian, air minuman. Boleh Tuan Haji Ishak, nanti lepas ni Tuan Haji Ishak dah boleh buka pusat rawatan Islam. Tuan Haji Ishak ada pengalaman buka kedai dekat mana tu, tempat glamour tu, Kota Raya kan. Tak apa, nanti boleh buka pusat rawatan Islam dekat belakang ni. Boleh ni kita bentang kapet, zam-zam ala kazam, boleh lah. Maka air, kena faham ya, air sebagai alat bersuci, air sebagai alat pemulihan dan rawatan. Air itu sebagai wasilah. Air yang nak dijadikan rawatan dan pemulihan, air itu mesti disediakan dalam dua bentuk: bentuk mandian dan bentuk minuman. Baik, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk ajar pada kita, kiranya kita tak boleh kena air. Macam mana? Kalau badan yang boleh kena air, boleh dimandikan. Badan tak boleh kena air, makin mudarat. Wah. Nak minum tak boleh, nanti batal puasa. Apa caranya? Berdasarkan hadis riwayat Imam Abi Daud dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka nafasa ala nafsihi bil muawwazat wa masaha anhu biyadihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abi Daud dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sakit,
dan sakit Rasulullah itu tidak boleh mengena air pada tubuh Rasulullah, maka Rasulullah SAW meniup sendiri pada dirinya, pada batang tubuh dirinya yang mulia, meniup. Nafasa ala nafsihi, Rasulullah meniup pada tubuhnya sendiri, meniup pada tubuhnya sendiri. Satu. Wa masaha anhu biyadihi, dan Rasulullah SAW menyapu tubuhnya itu dengan tangannya sendiri. Hadis riwayat daripada Imam Muslim, biyaminih, Rasulullah gunakan tangan kanannya untuk menyapu mana-mana bahagian tubuh Rasulullah yang Rasulullah rasakan kesakitan. Maka apabila tubuh badan kita tak boleh kena air, Rasulullah ajarkan kepada kita, kita gunakan dua, tiupan dan sapuan. Tiupan dan sapuan. Baik, tiup mengeluarkan angin daripada rongga mulut secara perlahan, atau tiup. Manakala sapu menggunakan jari jemari, perut jari dan tapak tangan, bukan menggunakan belakang tangan. Tuan-tuan, tapak tangan termasuklah perut jari. Sapu, sapu bahagian mana yang terasa sakit, bisa panas, sapu. Kalau sapu, jangan belakang tangan, sapu tapak tangan dan perut jari. Sebab itu Tuan Haji Ishak, sekiranya Tuan Haji Ishak pegang kemaluan, sentuh kemaluan dengan tapak tangan, perut jari, batal air sembahyang. Tetapi kalau Tuan Haji Ishak sentuh kemaluan dengan belakang tangan, tidak batal. Kenapa? Istimewanya tapak tangan yang Allah berikan kepada umat manusia. Esok kalau tuan-tuan duit banyak, kita kumpul duit, kita serah kepada Tuan Haji Jamaluddin. Dia ada chalet dekat Endau. Berapa persen? 20. Jadi kita pergi chalet dia, kita selam. Kita selam tak menggunakan bajet Majlis Agama Islam Tuan Haji Khair, tak. Kita guna duit sendiri, pakat dengan Tuan Haji Jamaluddin. Apabila tuan-tuan selam dalam laut, tuan-tuan buka tapak tangan tuan-tuan bercahaya. Selamlah 5 meter, 5 kali 3, 15 kaki, buka tapak tangan, bercahaya. Awas, apabila kita selam tak pakai sarung tangan, tapak tangan ni bercahaya, tapak kaki bercahaya, ikan jos ikut. Jamaluddin
Kalau anak dara tua kaya tak pun juga yang ikut. Yang ikut ni ikan jerung pula. Jangan. Kena pakai penutup, kena pakai. Kerana itu keistimewaan. Dalam rawatan, apabila kita tak dapat menggunakan air sebagai alat untuk pemulihan dan rawatan, pilihan kita dah terhad. Kita hanya boleh guna tiupan, hembusan daripada rongga mulut, dan yang kedua sapuan daripada tapak tangan perut jari. Macam Tuan Haji Kamarul, dia banyak masa kosong, tiba-tiba ada pula jin kena serang, menyerang Andalusia, anak dara lanjut usia. Kau jangan seorang, kena cari 2 orang, kena ada 3. Kalau nak merawat, sebaiknya 3 orang. Kenapa? Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Iz arsalna ilaihimus nain fakazzabuhuma fa'azzazna bisalis. 3 orang. Tuan Haji Kamarul perawat, seorang lagi pengawal, seorang lagi kena memperbanyakkan zikrullah. 3 manpower. Jadi kalau nak wujudkan perjawatan baru, Tuan Haji Khair, dia kena ada 3. Perawat lain, pengawal lain, dan penzikir. Dia kerja di zikir aja, duduk kat situ dia berzikir. Kenapa nak berzikir? Kerana dengan berzikrullah itu kita dapat memberi tenaga kepada roh. Kita dapat memberi tenaga kepada roh. Roh bertenaga dengan kita berzikrullah. Tuan Haji Selamat, engkau naik kuda, duduk. Jadi engkau nak kuda engkau tu merasai engkau tu ringan, supaya kuda merasakan Tuan Haji Selamat ni ringan. Aku tak, aku yang berat 100 kg. Maka Tuan Haji Selamat tak putus-putus berzikrullah sepanjang ada di atas kuda tu. Tak nak cerita, tapi nak cerita juga. Saya pergi ke Ipoh, kawan baik saya dekat Ipoh tu malam tu ada rest kuda. Betul-betul dekat belakang dululah Hotel Sri Malaysia Ipoh. Tak begitu Tuan Jahir? Ada rest kuda. Jadi dia tanya dengan saya, mana yang nak menang? Aku cakap, siapa yang penunggang berzikrullah tak putus-putus, nanti badannya terasa ringan oleh kuda tu, kuda tu menang. Sebab itu kuda yang ditunggang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pantas. Walaupun kuda tu tak terlatih, tapi apabila kuda tu Rasulullah tunggang, pantas. Tu Rasulullah suruh para sahabat berzikrullah. Apabila kita berzikrullah, ianya akan memberi tenaga kepada roh kita sendiri. Apabila roh tu bertenaga, ringanlah badan kita. Apa je, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kau jangan sebut mambang api, mambang air. Baik
Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita dua, iaitu tiupan dan sapuan. Tiup dan sapu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak payah tiup lah, tak payah sapu lah, doa je tak boleh ke? Wah, lilit tiba li amrin nabi muttabak, kerana pekerjaan nabi yang kita ikuti. Rasulullah tunjukkan pada kita, Rasulullah tiup sendiri badannya yang terasa sakit, dan Rasulullah sapu sendiri bahagian badannya yang terasa bisa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak naklah aku nak makan Panadol, silakan. Maknanya apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu adalah antara ikhtiar. Kita ikhtiar. Meniup itu berikhtiar, sapu itu berikhtiar, makan Panadol tu berikhtiar. Itu semua ikhtiar, usaha kita yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi nak dijelaskan di sini, apabila kita tak dapat nak menggunakan air sebagai alat untuk rawatan dan pemulihan, kita gunakan tiupan dan sapuan. Tak nak tiup, tiup sebenarnya untuk pemulihan roh dan rawatan roh. Kita tak nampak roh, tapi kita meyakini dalam tubuh kita adanya roh. Kulir ruhu min amri rabbi, Allah dah sebut dalam Al-Quran. Katakanlah olehmu ya Muhammad, roh itu pekerjaan Tuhanku. Allah yang mengetahui hakikat sebenarnya roh. Tapi kita kena faham apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kita tiup itu adalah rawatan pemulihan kepada roh kita. Kenapa? Kerana roh kita telah dilanyak oleh iblis, jin dan syaitan. Yalah, tak nampak. Memang kita pun tak nampak jin, kita pun tak nampak iblis, kita pun tak nampak roh kita. Tapi kita tak tahu. Yang jelas daripada ayat 42 surah Sad, baginda Ayub alaihissalam dalam doanya mengakui rohnya, jasadnya diserang oleh iblis, jin dan syaitan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, apabila sebut tentang tiup, tiup kita faham, tiup itu pemulihan rawatan untuk roh. Manakala sapu itu pemulihan untuk dua, pemulihan untuk dua nilai, akal dan nafsu. Kerana manusia ni Allah beri dia dua, beri dia akal, beri dia nafsu. Akal melahirkan fikiran, nafsu melahirkan perasaan. Jadi apabila syaitan serang, syaitan dia bukan menyerang zahir sahaja, dia serang roh kita dan dia serang akal dan nafsu kita. Walhal akal tu melahirkan fikiran, nafsu melahirkan perasaan. Apa yang kita fikir, itulah yang kita rasa. Apa yang kita rasa, itulah yang kita fikir. Hubungan antara fikiran dan perasaan, hubungan antara akal dan nafsu.
Jadi nak dipulihkan akal, nak dipulihkan nafsu, supaya kita dapat memulihkan fikiran dan perasaan, itu dengan sapuan. Sapu mana anggota. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sapu pun sapu dengan tapak tangan perut jari yang Allah berikan kelebihan kepada anak Adam. Sebab itu kalau diserang jin anak dara lanjut usia tu, nanti Haji Kamarul dia letak tapak tangan dia di atas ubun-ubun anak dara lanjut usia tu. Tak perlu sentuh, nanti jadi lain, naik angin. Haji Kamarul cukup letakkan aja atas ubun-ubun. Kenapa mesti ubun-ubun? Nasiyatin kazibatin khati'ah. Allah Ta'ala nanti dekat neraka, Allah Ta'ala gantung kepala kita ni di bahagian ubun. Kenapa? Ni tempat merancang kejahatan. Dan inilah tempat serangan utama iblis, jin dan syaitan. Itu yang letak atas ni. Lepas tu Haji Ishaq bacalah Al-Mu'awwazatani, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan juga surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Cukup gitu aja letak. Bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Letak aja atas kepala dia. Tapi jangan kena atas saja. Kenapa dekat situ? Itulah perancangan manusia. Di situlah iblis jin serang dulu. Dia serang ubun-ubun kita. Jadi kita pun ambil dari situ. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Dah baca, lepaskan. InsyaAllah keluar dia, lari dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak apa, sambung lagi. Akan datang salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.